Ekonomi dunia semakin hari semakin merudum lantaran krisis wabak COVID-19 yang mula menular pada awal tahun ini. Kerajaan turut menelan perbelanjaan yang tinggi demi menyalurkan bantuan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana daripada mereka terpaksa menggulung tikar susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkehendak agar gerak kerja negara membeku seketika. Tambahan pula, Malaysia merupakan antara negara yang menelan perbelanjaan besar dalam usaha menghapuskan wabak COVID-19. Tidak terkecuali graduan universiti yang baru ingin membina tapak dalam dunia pekerjaan. Mereka menerima tamparan normal baharu yang begitu hebat apabila saban hari pengambilan pekerjaan semakin terhad. Maka dengan itu, senario yang akan kami bawakan kepada anda adalah realiti graduan dan mahasiswa universiti-universiti tempatan di Malaysia. Jumpa minum? Dah. Aku dah minum dah tengok kafe. Ni kau nak jumpa aku ni sebab apa? Aku nak jumpa kau ni sebenarnya nak cakap sikit. Minggu depan kan kita konvo kan. Tapi kau tahulah isu pengangguran sekarang di kalangan mahasiswa makin meningkat. Lagi-lagi kita yang dah keluar pun tak ada jaminan pekerjaan. Lagi-lagi kita sekarang yang tak habis belajar lagi. Dengan kes COVID sekarang makin meningkat, kau rasa masih ada lagi ke peluang pekerjaan untuk kita kat luar sana? Aku pun tak pasti. Tapi kan, kalau kau nak tahu, aku ada baca satu artikel tau. Tengok artikel ni cakap apa Kau tengok sekarang. Aku ni terbaca artikel dekat berita harian online ni. Dia cakap, Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan pada suku pertama 2019, negara merekodkan seramai 516,600 penganggur. Pada masa sama, seramai 238,286 penganggur termasuk 174,327 siswazah mendaftar sebagai pencari kerja aktif dengan Jobs Malaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja yang ini JTK Semenanjung. Ya betul. Banyak. Tengok, dia cakap lagi, lebih malang ramai dalam kalangan siswazah menganggur itu adalah anak-anak yang menjadi harapan keluarga masing-masing yang selama ini tergolong dalam kelompok kumpulan isi rumah terendah, B40 dan keluarga miskin. Ni aku takut sekarang ni. Kau tahu kan, aku ni datang bukan daripada keluarga orang yang senang. Aku ada 10 adik-beradik. Aku sulung. Adik-beradik aku yang lain semua masih sekolah. Aku je yang sekarang ni sambung ke universiti. Masa sebelum aku masuk sini dulu, ayah aku dengan ibu aku, ayah aku dia jual motor dia, ibu aku dia jual barang kemas dia semata-mata nak hantar aku kat sini. Dengan harapan moga-moga kalau aku keluar daripada universiti ni aku bolehlah cari pekerjaan, bantu dia orang cari sumber pendapatan, boleh tolong adik-adik aku. Kita bukan ada kawan yang dah graduate ke? Siapa nama tu? Nama dia Rashbini. Rashbini ya? Aku try call dia. Kita boleh tanya dia macam mana keadaan dia sekarang. Sekejap aku call. Dia tak angkat lah. Kita try buat video call ya. Salah. Kita try hantar video message kat dia. Nanti bila dia perasan, dia reply lah. Sekejap jom lah, kita buat. Okay, cantik. Hai Rashmini. Ingat lagi tak kita orang? Aku Zarif. Email. Kita orang nak tanya ni, macam mana keadaan kau sekarang? Share sikit. Sebab kita orang tengah fikir pasal isu sekarang ni. Kita orang minggu depan graduate dah. Sekarang kan isu apa ni, pengangguran kan meningkat kan. So nak tahu kau dapat kerja belum sekarang ni? So kalau boleh share lah dengan kita orang macam mana life kau sekarang. Bye. Hai, apa khabar? Saya baik je. Saya belum dapat kerja lagi.
Lagipun saya dah graduate 2 tahun lalu kan. Sekarang kan syarikat banyak minta orang yang berpengalaman untuk bekerja. Lagipun kita fresh graduate, lagi kita tak ada pengalaman dan kerja yang kita dapat masa sekarang ni yang tak mengena dengan pembelajaran kita. So, better you guys tengoklah yang mana sesuai untuk you orang. Aku pun ada jumpa Adi. Betul ke? Dia cakap apa? Dia cakap Fakir. Oi, adik. Oi, kau buat apa sini? aku tadi hantar dia aku sekolah kejap. Oh, ya ke? Kau sekarang apa cerita? Lama tak dengar. Oh, aku bekerja dengan bapak aku lah. Oh, Buat bisnes. Tu lah. Kira macam lepas aku belajar tu aku tak perlu cari kerja lah. Kira just cari bapak aku. Macam tu Mudah sikit lah sebab rezeki aku lah ada bapak yang ada bisnes kira cuma tumpang je. Untung kau. Aku pun masa depan aku tak boleh tentu. Kau dah ada keluarga yang boleh buat bisnes. Kau rasa aku nak buat macam mana aku punya ni? Itulah aku sebab susah sikit lah macam kau ni sebab kau ni dah pandemik PKP COVID-19 ni, jadi Betul. memang pekerjaan yang ada kerja pun hilang. Lagi-lagi yang tak ada kerja lagi susah nak cari. Yang dah ada kerja pun boleh hilang macam tu je. Tapi yang nak cari ni lagi susah. Jadi kau macam kena pandai-pandai lah, kena rajin sikit lah, kena rajin berusaha apa semua tu lah. Sebab sekarang ni memang susah lah nak dapat kerja. Walaupun kita dah ada graduan, ijazah, diploma apa semua, tapi susah lah, memang susah buat masa sekarang ni. Zarif dan Ime semakin risau apabila isu peluang pekerjaan semakin hari semakin berkurang. Mereka berhasrat untuk berjumpa dengan pakar supaya masalah mereka ini dapat diselesaikan. Jadi sekarang ni kau nampak tak perbezaan antara keadaan Hadi dengan keadaan Rasli ni? Nampak kan? Beza macam mana orang yang datang daripada latar belakang susah macam kita dengan orang yang dah orang keluarga senang, yang mana masing-masing ada segulung ijazah yang sama, tapi bila keluar je, bila dah jadi graduan, susah untuk dapatkan pekerjaan. Jadi aku rasa kan, cadangan aku kata kalau hujung minggu ni kita pergi jumpa khidmat pakar untuk mendapatkan nasihat dan juga saranan. Betul juga. Boleh? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bertanya soalan yang benar, Saudara Zarif. Ada beberapa tips-tips yang saya boleh kongsi untuk membantu Zarif dan rakan-rakan untuk mendapat kerja setelah selesai tempoh belajar. Pada pendapat saya, pertama Zarif perlu meletak jangkaan yang realistik ketika memohon gaji. Majoriti majikan akan menawarkan gaji mengikut tahap pengalaman yang dimiliki oleh pemohon. Sekiranya Zarif belum mempunyai sebarang pengalaman kerja dalam bidang yang dipohon dan keliru mengenai tahap gaji yang ditetapkan, Zarif boleh menyemak tahap gaji permulaan mengikut tahap pendidikan dan kursus pengajian bermula pada peringkat ijazah. Kedua, Zarif perlu menguatkan penggunaan penguasaan bahasa Inggeris. Majoriti syarikat yang menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi. Selain itu juga, jika Zarif ingin bekerja di syarikat-syarikat besar, majoriti pelanggan mereka adalah bangsa asing. Ini kerana wujudnya kolaborasi perniagaan merentas kesempadan yang diusahakan demi mengembangkan perniagaan syarikat. Maka, penggunaan bahasa Inggeris adalah satu kemestian dalam urusan perniagaan mereka. Ketiga pula, Zarif perlu mengasahkan kemahiran komunikasi. Adakah Zarif merupakan salah seorang yang mempunyai kurang keyakinan ketika berkomunikasi? Tujuan saya bertanya kerana majikan memerlukan mereka yang mahir berkomunikasi untuk memastikan segala tugasan yang diberikan difahami dan mendapat maklum balas yang sebaiknya. Sekiranya graduan tidak berupaya untuk berkomunikasi,
sukar untuk majikan menawarkan pekerjaan. Tambahan pula, ketika sesi temuduga, kriteria tersebut merupakan faktor utama yang dilihat dan diambil kira oleh majikan sebelum dia menawarkan pekerjaan. Kesimpulannya, kerana Zarif akan menamatkan pembelajaran pada minggu depan, saya cadangkan Zarif dan rakan-rakan perlu mohon gaji yang realistik sepadan dengan pengalaman dan harga gaji semasa. Selain daripada itu, mereka juga perlu menguatkan penguasaan bahasa Inggeris demi memudahkan komunikasi antara pekerja syarikat asing dan mereka. Akhir sekali, Zarif dan rakan-rakan perlu mengasahkan kemahiran berkomunikasi dengan memperbanyakkan membaca, mewakilkan untuk membuat lebih banyak pembentangan di khalayak ramai dan juga mendengar ceramah motivasi yang membentangkan tips-tips untuk meningkatkan keyakinan diri dalam berkomunikasi di dalam konteks profesional. Itu saja. Terima kasih.